Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sedang putus sekalian. Seperti biasa, sebelum saya memulakan sesi tadabbur pada malam ini, boleh tak sahabat-sahabat ataupun yang sedang menonton, sedang putus sekalian yang sedang menonton pada saat ini, boleh tak komen kat bawah tu sikit, sama ada suara saya clear ke tak clear. Okay? Kalau clear, boleh komen clear. Cukup dalam 3 orang cakap clear, insya-Allah saya akan mulakan. Sebab takut-takut nanti saya tengah syok sendiri, tiba-tiba orang tak dengar apa. Jadi boleh tak sidang tu sekalian kalau kata clear apa suara saya, khususnya suara saya, boleh komen tak dekat bawah tu sikit sama ada clear. Kalau kata clear, alhamdulillah clear ke, boleh kongsikan dekat ruangan komen. Silakan sidang tu sekalian. Ada 3 orang komen pun dah cukup okey dah. Okey, Nurul Aina Mat Sidik kata clear, alhamdulillah. Okey, Nurul Aina kata clear. Ada lagi tak yang kata yang okey, Ahmad Syahid, Kubang clear. Oh, orang Kubang clear. Muhammad Azri clear. Nurul Syazwani clear, alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang sudi komen pada malam ini untuk saya mengetahui status live saya. Okey, baik. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan siri tadabbur kita pada malam ini. Dan kita alhamdulillah saudara sekalian, kita dah mulakan daripada minggu yang pertama bulan ini, bulan 6. So kita dah mulakan daripada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, dan juga kita dah cover ayat yang keempat sampai ayat keempat, insya-Allah. Alhamdulillah, sorry bukan insya-Allah. Alhamdulillah kita dah cover sampai ayat keempat. So bermakna 4 jam kita berkongsi sidang betul sekalian. 3 jam lebih kita berkongsi selama ni, kita baru sampai ayat keempat. Sebab terlalu banyak khazanah-khazanah yang sangat berharga yang ada dalam surah Al-Mulk ini. Sebab saya tak boleh nak tahan gelojak jiwa saya untuk berkongsi terlalu ringkas. Sebab apa yang saya baca, dia telah menyebabkan saya sendiri merasa wow, ataupun saya sendiri telah rasa teruja terhadap apa yang saya baca. Sebab tu saya rasa macam terlalu sayang untuk saya terlalu ringkaskan kepada adik-adik, kepada sidang tu sekalian untuk saya sampaikan. Tambah-tambah surah ini adalah surah yang majoriti orang amalkan setiap malam. Jadi sebab itu saya memilih untuk membiarkan perbincangan kita panjang, tapi kita nak biarlah satu-satu ayat itu kita berjaya fahami dengan lebih baik, insya-Allah. Okey, baik, sidang betul sekalian. Hari ini saya tak nak mukadimah panjang, kita nak masuk pada ayat yang baru. Selepas kita pada 3 siri sebelum ini, kita dah bincang daripada ayat yang pertama sampai ayat keempat. So hari ini kita akan menyambung pada ayat yang kelima. Yang mana ayat kelima ini, adik-adik dan sidang betul sekalian, bagi saya, ayat 5 ini boleh saya katakan satu ayat yang berjaya menyebabkan kita rasa kita ni terlalu kerdil di mata Allah. Dan kita merasakan diri kita ni nak dibandingkan dengan makhluk yang sangat super Allah sebutkan dalam surah ini. Kalau kita nak comparekan diri dia, tak sepatutnya kita ni manusia merasa sombong dan tinggi diri lagi. Hanya dengan beberapa fakta yang Allah akan datangkan pada ayat kelima ini akan menyebabkan kita rasa macam, lah kita ni gapo dia sangat dekat muka bumi ni. Itu lagu Asal Kelantan lah. Kita ni apa sangat kita nak sombong, kita rasa nak tinggi diri. Kita ni apa sangat kalau kita nak compare dengan nanti apa yang kita akan bincangkan pada ayat kelima ini. Okey, baik. Kalau ada mushaf boleh sama-sama tengok pada ayat kelima, yang mana ayat kelima ini Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir.
Saya sangat mengalu-alukan kalau ada sahabat-sahabat, adik-adik, senang betul sekalian yang suka komen-komen kat bawah tu. Dan digalakkan juga share supaya kita dapat supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ni, insya-Allah. Okey, baik. Apa tadi? Okey, ayat kelima. Allah menyebutkan, so Allah memulakan dengan apa tahu? Allah menyebut walaqad. Walaqad dekat sini bermaksud ada yang mengatakan waw dekat depan itu adalah wawul ataf. Wawul ataf ini adalah waw yang merujuk kepada kata hubung. Tetapi ada juga yang mengatakan walaqad di sini wa itu merujuk kepada sumpah. Sumpah. So ada setengah para mufassirun yang mengatakan wa dekat depan ayat kelima ini, huruf pertama pada ayat kelima ini adalah wawul qasam, waw sumpah. Tapi ada yang mengatakan ataf. Tapi ala kulihan, kedua-dua pendapat itu agak balance. Ada yang mengatakan waw itu dan, ada yang mengatakan waw itu sumpah. Pendapat kedua-duanya agak balance. Maka kalau kita nak ambil salah satu pendapat pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi ada yang mengatakan dia lebih tepat kepada wawul ataf, iaitu waw kata hubung, kerana ayat sebelumnya ada cerita dah pasal langit. Cerita pasal langit. Lalu bila dah cerita pasal langit pada ayat ketiga dengan ayat keempat, maka relevanlah ayat kelima ni untuk menambahkan lagi rencah rasa kepada kehebatan langit itu. Maka Allah menyebutkan wa kat situ adalah kata hubung sebagai sambungan kepada perbicaraan tentang kehebatan langit. Sebab itu kalau saya sendiri mengatakan wa itu adalah wawul ataf, sebab dia ada synchronization, ataupun saya sebut pada kuliah kita yang pertama dulu, dia ada tanasub dia ada dia punya relationship di antara ayat tu. Tanasub bainal ayat, ada hubung kait di antara ayat tu. So tepatlah kita katakan waw itu adalah wawul ataf. Okey, tetapi itu adalah perbahasan yang saya kira para mufassirun dah buat kerja dah. Apa yang saya boleh katakan, kedua-dua pendapat itu agak balance. Tapi kalau saya ambil pendapat, kalau saya kalau dari sudut tanasub ataupun munasabah, maka saya nampak waw di sini lebih tepat untuk dikatakan wawul ataf, iaitu waw kata hubung. Okey, baik. So kalau saya ambil dan lah, tapi kalau kata waw kat depan tu sumpah, maka ayat ni sangat luar biasa. Kalau kita ambil pendapat waw tu sumpah, maka wa itu adalah demi. Dan tetapi huruf selepasnya adalah la. La juga adalah al-harfut taukid ataupun adatut taukid, bentuk-bentuk penegasan. Jadi bukankah sumpah itu sendiri sudah mendatangkan ketegasan dan penegasan? Tetapi bila Allah sudah menggunakan wa, sepatutnya cukup dah. Itu dah menggambarkan ketegasan pada ayat tersebut. Tapi kalau kalau kita katakan waw itu sumpah, tak cukup satu ke? Sampai Allah datangkan yang kedua, harfut taukid ataupun adatut taukid, dengan Allah menyebutkan la. So dekat sini dah ada dua dah. Wa demi, la benar-benar. So kita mungkin expect, satu mungkin tak kuat, mungkin Allah letak dua kot. Tapi mungkin kita jangan cepat sangat buat kesimpulan, sebab pada huruf yang ketiga, pada kalimah yang ketiga, Allah menyebut pula perkataan qad. So qad juga, qaf dengan dal, qad maksudnya adalah benar-benar juga. So nak katanya demi, benar-benar, sesungguhnya, boleh dikatakan begitulah. Nak katanya ada tiga penegasan yang Allah gunakan dalam ayat ini. Kalau kita nak katakan waw kat depan tu waw sumpah, maka ada tiga penegasan. Tapi kalau kata kita ambil waw kat depan tu wawul ataf, maka ada dua je lah penegasan. Tapi nak kata dua ke tiga ke, kedua-dua itu sama ada dua atau tiga, ia menggambarkan penegasannya agak kuat, sebab dia lebih daripada satu. Jadi apakah yang Allah beri, bukanlah beri ria, apakah yang Allah nak sangat kita tahu daripada ayat ni, sampai Allah memulakan dengan penegasan yang bukan satu tapi dua ataupun mungkin tiga. So Allah nak sampaikan cerita pasal langit lagi, cerita pasal langit, iaitu Allah kata zayyannas sama, demi, benar-benar, sesungguhnya, ataupun dan demi, sesungguhnya. Allah nak bagi tahu zayyannas sama, aku menghiaskan. Zinah ataupun zayyana maksudnya menghias. So zayyanna maksudnya menghias. Kami menghias as-sama, langit. Baik. Something need to be ponder. So always remember, setiap ayat ni antara benda yang diajar oleh Prof Wahbah Az-Zuhaili. Dia mengajarkan kita tentang pentingnya dalam penafsiran satu-satu ayat, kita melihat tanasub antara ayat tu, hubung kait.
Walaupun dia ayat yang berbeza, tapi tak boleh kesampingkan. Dia mesti ada kaitan dengan ayat 3, ayat 4. Kan? Dia macam surah An-Nasr lah. An-Nasr kan? An-Nasru, surah Idza Ja'a Nasrullahi wal Fatah. Kan? Cerita dalam surah itu cerita pasal Islam dah menang. Ramai orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka mungkin dekat, patut cuba tengok ayat terakhir surah tersebut. Kan Allah kata, macam mana? Macam mana ayat terakhir surah An-Nasr? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka kita mungkin kata fasabbih, oh fasabbih ni maksudnya tasbih kot, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika, oh bihamdi rabbika ni mungkin kita faham tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi yang terakhir pula kita tengok wastaghfir, iaitu mohon keampunan. Ramai orang nampak itu wastaghfir tu adalah sekadar bentuk istighfar. Maka kita nampak tasbih, tahmid, istighfar. Maka kita mungkin nampak ayat terakhir tu sekadar zikir. Tetapi sidang betul sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Taala sekalian, kalau kita kaji ilmu munasabah ataupun tanasub, kita tak akan simply kata ayat terakhir surah An-Nasr itu bermaksud, oh kita kena tasbih, kita kena tahmid, kita kena istighfar. Ataupun dalam konotasi lain, kita kena sebut subhanallah, kita kena sebut alhamdulillah, kita kena sebut astaghfirullah. Tetapi kalau kita belajar ilmu tanasub, kita akan nampak, oh, fasabbih di sini dengan kaitan ayat pertama surah An-Nasr, Allah bagi tahu, idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. So ayat 1 dengan 2 berbicara tentang kemenangan. So ramai orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka apakah fasabbih dekat situ? Apakah falsafah yang disampaikan dengan fasabbih? Maka Allah nak bagi tahu, kamu tidak boleh merasakan kemenangan itu lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hakikatnya, siapa yang tak sukakan kemenangan? Siapa yang tak sukakan kerja buat dakwah dia tiba-tiba nampak hasil? Ramai orang masuk Islam. Maka di sini bila kita sebut fasabbih, dia bukan sekadar elemen zikir saja masuk dengan kita ucap subhanallah. Tapi fasabbih di sini adalah jangan sekali-kali kamu nampak Al-Fatah itu, kemenangan itu lebih besar daripada Allah. Itu yang Allah nak sampaikan. So dekat situlah ada elemen tanasuk tu. So anda mungkin nampak fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oh saya kena subhanallah, saya kena alhamdulillah, saya kena Allah, kena astaghfirullah. Tapi kalau tanasuk dia kita letakkan dia punya elemen keterkaitan di situ, maka kita nampak, oh sebab di saat orang Islam telah diberikan kemenangan, maka Allah peringatkan balik, wahai manusia, jangan kamu nampak, wahai orang yang telah diberikan kemenangan, jangan sekali-kali kemenangan itu kamu rasakan lebih besar daripada Allah. Maka apakah sepatutnya yang kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika. Maka sertakan dengan, sebab tu Allah kata, Allah tak sebut fasabbih fasabbih wa bihamd fasabbih fasabbih wa ihmad sebagai contoh, ataupun wa qulil hamd. Kan, kenapa Allah tidak perintahkan seperti mana fasabbih? Fasabbih ni adalah perintah, tapi kenapa Allah menggabungkan fasabbih bihamdi rabbika? Allah suruh kita bertasbih dengan mengucapkan hamdi rabbika. Sebab Allah nak bagi tahu, jangan kamu merasakan kemenangan itu lebih besar, itu elemen tasbih. So sewajarnya apa yang kamu kena buat untuk mengelakkan kamu merasakan kemenangan itu lebih besar daripada Allah, maka bihamdi rabbika, sertakan kesyukuran di sebalik kemenangan itu. Tetapi Allah bagi tahu, mungkin ada manusia yang akan jadi leka selepas diberikan kemenangan kepada mereka. Maka kalau ada mereka yang leka selepas kemenangan diberikan kepada mereka, maka Allah kata fastaghfir, maka mohonlah ampun kalau kamu terleka sekejap dengan kemenangan tu. Sebab siapa tak happy? Kan? Selama ni perjuangan untuk buat satu benda, tiba-tiba dapat kemenangan, dapat kejayaan di situ. Maka siapa tak happy? So Allah kata sepatutnya bagi orang yang bagus adalah orang itu tidak akan merasakan kemenangan itu lebih besar daripada Allah. So apa yang kita kena buat? Bergalakkan elemen kesyukuran di sebalik kemenangan itu. Itulah cara kamu memuliakan Allah lebih tinggi daripada kemenangan. Tapi andai kata kamu terlajak tidak bersyukur, kamu terlajak tidak membesarkan Allah lebih besar daripada kemenangan, maka apa kita kena buat? Fastaghfir, kena mohon ampun. So kalau dah mohon keampunan,
So janganlah merasakan, Allah ni maaf ke tidak saya ni dah buat salah. Allah suruh membesarkan dia lebih besar daripada kemenangan. Tapi saya dah terbuat ni. Kan? Saya dah terbuat ni. Allah ampunkan dosa saya. Allah dah bagi jawapan dah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Maka di situlah saya katakan, adik-adik senang betul sekalian, pentingnya ilmu tanasub. Itu je nak cerita. Itu je nak cerita. So nak katanya senang betul sekalian, pentingnya kita kena bawa, kita kena drag ayat ketiga, keempat surah Al-Mulk ini untuk kita lihat ayat ke-5 ni. Sebab dalam ayat 3, ayat 4, bukankah kita dah bincang pada siri yang lepas, ayat 3 dengan 4 sedang berbicara mengenai apa? Sedang berbicara mengenai betapa hebatnya makhluk yang bernama langit. Ada 7 lapisan. Dan kita dah berbicara antara manusia dengan langit, manakah yang lebih kompleks penciptaannya? Maka kita sudah tahu jawapannya. Dalam Quran surah Al-Mudaththir, Allah menyebutkan langit itu lebih kompleks penciptaannya daripada manusia. Tapi hakikatnya, di saat Allah menunjukkan kehebatan penciptaan pada langit, dan Allah kata langit itu lebih kompleks daripada manusia, tapi manusia, kenapa hari ini tidak kembali kepada asal usul penciptaan? Kamu dicipta daripada tanah, tetapi kenapa kamu tidak bersifat seperti tanah, tapi kamu manusia yang lebih kecil daripada langit? Kamu sendiri memilih untuk bersifat seperti langit. Padahal kamu ni nak di-compare dengan langit, kamu ni jauh beza. Tu pun dah tahu jauh beza pun still merasakan ataupun declare dia adalah makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir-fikir kan. Okey, baik. Itu kita dah bincang sebelum ni. So, macam mana kita nak kaitkan dengan ayat kelima ni? Sebab ayat kelima, adik-adik senang betul sekalian, pada ayat ke-3, 4 juga sebelum ni, kita dah bincang mengenai apa? Yang langit itu tidak ada cacat. Still remember? Kan saya kata bila mana mereka melihat langit berulang-ulang kali, bahkan mereka mengembalikan pandangan kepada langit berulang-ulang kali, maka akhirnya mereka tidak akan menemui sebarang tafawuts, tidak akan menemui sebarang kecacatan. Dan Allah kata, kalau mereka bersungguh sekalipun nak cari cacat pada langit, sampailah mereka keletihan ibarat anjing yang sedang menghulurkan lidahnya disebabkan keletihan. Sebab di mereka, orang kata dalam bahasa Inggeris, kita panggil sebagai panting. The dog is panting. So kalau begitu sekali letih yang dialami oleh manusia yang cuba nak cari salah pada langit itu, Allah kata dia tidak akan jumpa. So di sini Allah nak bagi tahu, Allah mencabar manusia, tengoklah langit berulang kali, kamu tak akan jumpa sebarang kecacatan. So bermaksud Allah challenge. Bermaksud Allah bagi jaminan there is no flaws pada langit. Maksudnya apa adik-adik? Kita akan faham betapa sempurnanya langit itu. So langit itu sempurna. So apa lagi yang kita nak? Sebab Allah dah bagi tahu langit ni sempurna. Langit ni sempurna. So apa lagi yang kita nak? Pada penciptaan itu sudah menggambarkan perfection kepada langit itu. Tapi tengok kita mungkin akan faham perfection dengan definisi ilmu ataupun definisi daripada ilmu kita. Tapi Allah kata, no, beyond that perfection, I complete the perfect. Ada faham tak? Okay? Kita mungkin akan menterjemah dan mendefinisikan perfect atau perfection dengan kita punya kadar ilmu yang ada keterbatasan. Tapi Allah, dia tidak ada batas dalam ilmu dia. Maka bila Allah sudah menggambarkan betapa perfectionnya langit pada ayat ketiga dengan 4, maka Allah kata, no, mungkin bagi kamu is dah perfect dah sebab tak jumpa cacat. Tapi Allah kata, aku punya kuasa Allah boleh meletakkan kesempurnaan kepada sempurna. Allah boleh menyempurnakan lagi sempurna itu. Kalau kita sempurna, tamat kat situ. Tapi Allah sempurna, Allah boleh sempurnakan sempurna itu. Mungkin pening sikit ayat tu pada hari ini. Nak katanya Allah bagi tahu dah sempurna. So bagaimanakah Allah sempurnakan benda yang sempurna? Maka ayat kelima Allah kata, di sebalik kesempurnaan itu, aku hiaskan kepada benda yang sempurna itu tadi dengan adanya apa? Dengan adanya masabih. Tapi hold yourself right there adik-adik. Dekat sini Allah sebut zayyannas sama'ad dunya. Ada sama'ad dunya. Maksudnya sama'ad dunya. Baik, still remember tak? Berapa banyak lapisan langit yang Allah sebut pada ayat ketiga surah Al-Mulk ini? So kita dah tahu berapa banyak lapisan langit. Allah dah katakan ke berapa bilangan lapisan langit? Still remember tak? So berapa? Cuba komen sikit. Berapa lapisan langit? Still remember tak? Jangan tengok Quran. Kalau tak tahu ni, injuk kita api.
Tak ada gurau je. Okay, baik. Berapa lapisan langit? Adik-adik, cuba komen sikit. Saja je nak interaksi dengan adik-adik. 8 kan? 8 kan lapisan langit? Ke berapa? Oh, tak ada yang komen Cuba komen sikit. Yes, terima kasih. Saja je nak wujudkan ruang interaksi. So, ada 7 lapisan langit. Maka 7 lapisan langit, yes betul lah kita dah tahulah. So 7 lapisan langit. Supposedly kita dah boleh lah kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi dia tak semudah itu sebab Allah sebut tibaqan. Iaitu kita dah bincang pada siri sebelum ini. So 7 lapisan langit. Tetapi yang 7 lapisan itu Allah sebut dalam sebutan samawat. Tapi bila Allah kata sama ad-dunya ni lapisan langit yang keberapa adik-adik? Lapisan langit yang pertama. So dalam ayat kelima ni, di saat kita merasakan kita tak boleh nak kira 7 lapisan itu sebab Allah sebut tibaqan, dia sebab dia adalah 7 yang bersifat ghairu ma'dud, yang tidak boleh dibilang dengan jari meskipun sudah dikantuikan angkanya ataupun lapisannya 7, tapi anda tak boleh simply as anda keluar daripada rumah anda kira okey itu 1, tu 2, tu 3, tu 4, 5 sampai 7. Sebab dia adalah uncountable, 7 yang bersifat uncountable. Tapi now Allah nak menambahkan lagi kita punya rasa kekerdilan terhadap langit ini, maka Allah mendatangkan, okey, tak usah pergi 7 lapis. Aku nak bawa 1 lapis je. Cerita pasal 1 lapis je. So Allah ambil lapisan langit yang pertama. Yang nama lapisan langit yang pertama itu namanya adalah sama ad-dunya. So ayat kelima is talking about the first layer of sky. Langit yang pertama, lapisan yang pertama. So apa yang Allah sebut pada langit yang pertama? Pada langit yang pertama itu dah sempurna dah sebab tak ada cacat. Pada langit yang pertama tu Allah kata aku perfectkan benda yang perfect tu. So dengan cara macam mana? Cara aku menyempurnakan benda yang sudah sempurna adalah dengan cara aku menghiaskan pada langit dunia itu, namanya ada aku hias pada langit dunia itu satu benda yang namanya adalah masabih. Masabih ni apa adik-adik dan sidang betul sekalian? Masabih ni adalah kalau ikutkan dia datang perkataan misbah lah. Misbah ni bermaksud kerlipan ataupun nyalaan-nyalaan pelita. So nak katanya masabih ataupun misbah. Misbah tu kita kata lampu ni misbah. So nak katanya Allah kata dekat langit yang pertama, the first layer of sky namanya sama ad-dunya. Dekat situ aku ada hiaskan dekat langit dunia ini ada namanya masabih. Benda itu adalah benda yang menyala-nyala seperti mana pelita dan dia sentiasa berkelipan. Maka apakah benda itu adik-adik dan sidang betul sekalian? Sudah pasti tidak lain dan tidak bukan. Kita akan faham benda yang berkelipan di atas sana, tinggi di atas sana itu adalah apa benda? Bintang. Sebab itu kita baca twinkle, kita nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star, kan? Bintang-bintang di langit bersinar di angkasa, kan? So nak katanya bintang tu yang dikatakan masabih tu. Allah boleh direct mengatakan an-najam, bintang. Tapi kenapa Allah sebut masabih? Sebab Allah want to make this ayat more intense. Sebab kalau kita sebut sekadar langit, kalau kita sebut sekadar bintang, so bintang, ramai orang dah tahu dah bintang. Tapi bila Allah mendatangkan sifat bintang itu berkelipan, mengeluarkan cahaya, so this ayat become more intense. Plus, Allah memulakan ayat ini dengan laqad tadi tu. Dengan ada walaqad dekat depan tu, penegasan. So Allah nak kita ni give attention very well on this ayat. Allah nak kita ni berikan perhatian sungguh-sungguh pada ayat ni. Sebab tu ada tarikan dengan penegasan dekat depan tu. So bila Allah dah tarik perhatian kita, antara benda yang Allah nak biar kita ni rasa betul-betul ayat ni, Allah make this ayat more intense dengan tidak sebut sekadar bintang, tapi Allah mendatangkan sifat bintang, iaitu menyala-nyala berkelipan dekat atas sana. So kita akan lebih terbayang. Sekadar menyebut bintang, dia tak sampai. Tapi bila anda sebut dia berkelipan dekat angkasa, dia lebih intens. Tahu intens kan? Dia lebih menyebabkan kita boleh membayangkan keindahan di situ. So adik-adik, ini adalah kehebatan Allah mendatangkan perkara yang sempurna di sebalik kesempurnaan yang sudah ada. Benda itu sudah sempurna, tapi Allah make the perfect more perfect. Make the perfect more perfect. Tapi manusia, if something has become perfect, dia tak boleh nak move furthermore. Dia tak boleh nak tambah lagi baik. Sebab dia sendiri dah declare, it's perfect. It's perfect. So there are no more perfect after perfect. Itu ilmu manusia. Tapi ilmu Allah, kuasa Allah,
Allah can make perfect, become more perfect, and more perfect. So this is the proof. Ini antara bukti Allah boleh membuat satu perkara yang sempurna menjadi lebih sempurna daripada kesempurnaan taraf ilmu manusia. Baik. So satu. Tapi sisi yang lebih menarik adik-adik dan sidang penonton sekalian yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah yang ni something yang saya sendiri pun mind blown bila dengar benda tu. So kalau saya boleh tanyalah kepada yang sedang menonton pada saat ini, saya nak tanya satu soalan yang mungkin bersifat retorik, tetapi let's see how our mind, rhetorical mind kita berfungsi dengan soalan ini. Okay, baik. Soalan ni mungkin tidak akan ada jawapan yang approximate, yang akan tepat, tetapi dia akan menyebabkan bila anda dengar jawapan ini, dia akan lebih wow. Dia akan lebih wow. Okay. Soalan ni apa? Okay, soalan ni adalah, kalau saya tanya kepada adik-adik dan sidang penonton sekalian, bagaimanakah keluasan langit? Kita sudah tahu dia 7 lapis. Dan kita tahu dia bersifat ghairu ma'dud, dia uncountable. But my question yang akan menyebabkan dia akan menyebabkan jawapan yang saya akan kongsikan lepas ni akan jadi lebih wow. So saya nak tanya pada sidang penonton sekalian yang menonton pada malam ini. So berapakah keluasan langit? Yang mungkin anda boleh kongsikan dalam ruangan komen. Anda rasa langit ni luas macam mana? Macam mana keluasan langit ni? Cuba kongsikan dekat ruangan komen. Tak apa, anda nak kongsi apa-apa pun tak apa. So it's just kita nak merasakan kehebatan Allah. So kita dah tahu dah dia besar, saya tahu besar, tapi so kalau saya nak tanya soalan, besar macam mana? Besar mana? Cuba kongsikan. Kok lah nak share jawapan. Kok ada jawapan yang mungkin absolute ke? Kan? Tapi rasa wallahualam, kita tengok apa jawapan yang akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat sidang penonton dan adik-adik sekalian. So boleh kongsikan tak berapa keluasan langit ni? Macam mana? Luas macam mana langit ni? Okay. Ada nak kongsi tak? Kongsi je apa-apa adik-adik. Saja nak rujukkan ruang interaksi saja. Ada yang nak kongsi ke? Okey, Siti Aisyah Burhan, tak terukur luasnya. Dia memang saya kata dah, soalan ni soalan retorik sebenarnya. Dia soalan yang dia tak tahu jawapan dia macam mana. Tapi sekadar nak tahu macam mana imajinasi anda untuk menggambarkan keluasan langit tu. Seluas pandangan. Okey, Syuhada Subri kata seluas pandangan. Okey, ada lagi respon lain? Macam mana anda nak describe keluasan langit? Infinity and beyond tu dia. Ni mesti terpengaruh dengan Toy Story ni. Go infinity and beyond. Okay, apa benda Buzz Lightyear. Okay, ada lagi tak nak kongsi? Infinity and beyond. Menarik tak dia punya terjemahan tu? Ataupun dia punya istilah tu? Lagi? Lagi tak? Satu lagi? Satu komen lagi dan kita proceed dengan apa yang saya nak kongsikan. Yang akan menyebabkan saya sendiri mind blown. Saya tahu anda sendiri mind blown ataupun tidak. Okay, lagi ke nak kongsi? Kalau tak ada, saya akan proceed dengan jawapan. Tak ada? Okay, 3, 2, 1. Okey, baik. Adik-adik, sidang penonton sekalian, kalau kita fikirkan, sekarang ni Allah cerita pasal yang Allah hias langit ni dekat mana tadi? Kita berbicara dengan ayat 5 tadi, saya sebut pasal Allah sedang bercerita dekat langit nombor berapa? Langit nombor 1 kan? Langit nombor 1 sebab sama dunia. So now ayat kelima is talking about langit nombor 1. Langit nombor 1. So Allah kata dekat langit nombor 1 tadi ada apa? Ada masabih yang kita faham pasal kita faham tentang kita faham itu adalah bintang. So now kita sedang berbicara, dia punya skopnya adalah bintang itu dihiaskan pada langit nombor 1. Dan Allah cuma sebut dalam Quran bintang itu dihias dekat langit nombor 1. So adik-adik, kalau kita bergerak ke angkasa, kalau kita naik roket sebagai contoh, ketinggian yang kita boleh capai mungkin, yelah tak tahulah, kita mungkin ada manusia yang pernah sampai ke bumi, ke bulan. So kalaulah kita ni bergerak ke atas dan ke atas, agak-agak kita akan hilang tak pandangan kita daripada satu makhluk yang bernama bintang. Ataupun bila kita pergi ke atas, kita still akan nampak bintang setiap masa. Sebab saya nak bagi anda faham lah. Mungkin anda, saya tak tahu anda tengok tidak cerita ni. Kalau anda tengok cerita Star Wars adik-adik dan sidang penonton sekalian, Star Wars, diorang ini kalau anda baca dia punya footage tu, kalau kan sebelum start Star Wars ni cerita tu kan dia akan ada footage warna kuning naik tu dekat skrin dia tu. From the galaxy far far away. Kalau anda masih ingat lah dia punya footer tu kan.
Yang mula-mula tu, sebelum start cerita Star Wars, daripada start episode 1 sampai The Last Jedi tu, cerita Last Jedi tu, anda akan tengok dia punya permulaan dia sama-sama. From the galaxy far, far away. So Star Wars, diorang declare tempat mereka berperang, tempat mereka bina kerajaan dekat atas sana tu adalah satu tempat yang dinamakan galaxy far, far away. So dia declare, dia sedang berada bukan satu tempat yang biasa dekat atas sana, tetapi dia terlalu tinggi sebab far, far away. Sebab tu diorang ada satu teknologi yang dikatakan sebagai satu pergerakan yang bersifat kelajuan cahaya dan sebagainya. So diorang declare itu adalah galaxy far, far away. Tapi kalau anda tengok perlawanan ataupun yang peperangan spaceship dekat atas sana tu, yang diorang declare far, far away tu, cuba anda tengok latar dia punya tempat peperangan tu. Kalau diorang guna, orang kata apa, Skywalker, bukan Skywalker tu nama orang, dia guna spaceship dia tu, kan dia berperang dekat atas sana. Cuba anda tengok sekeliling latar dekat situ. Saya nak tanya, ini adalah orang yang ini adalah pemikiran manusia yang diorang duk declare peperangan itu berlaku galaksi far, far away. Tetapi kalau anda tengok latar mereka yang tengah duk declare far, far away ni, anda tengoklah, dia bukan sekadar ada hitam dekat sekeliling dia, tetapi di sebalik hitam itu, anda akan tengok akan ada bintang-bintang menghiasi hitam-hitam yang ada dekat sekeliling galaksi far, far away, kata mereka tadi. Bermaksud, adik-adik dan sinamutun sekalian, bagaimanakah kita nak ukur keluasan langit? So, anda mungkin tak boleh nak explain macam mana luas 7 lapisan langit. Tapi now, Allah bawa kepada kita, tak usah kamu fikir 7, fikir 1 ni. So, aku dah bagi hint dah. Dekat langit nombor 1, aku dah hiaskan pada langit ini namanya bintang. So, bermakna, kalau makin anda bergerak ke atas dan pemandangan anda masih lagi nampak bintang, bermaksud kita masih lagi di langit nombor 1. Saya ulang. Kalau kita ni bergerak makin ke atas, apa jua teknologi lah, spaceship ke, roket ke, apa jua benda paling tinggi yang kita mungkin boleh sampai dekat atas sana, dan kalau kita masih lagi nampak bintang, ketahuilah berdasarkan ayat kelima surah ini, Allah nak bagi tahu kalau kita masih lagi nampak bintang, ke tempat mana paling tinggi pun kita sampai dekat atas sana, kita masih lagi di langit nombor 1. Dan fakta ayat ketiga Allah sebut langit ini ada 7 lapis. Now Allah datangkan cerita langit nombor 1 tu luah dia tara tu. Selagi mana anda nampak bintang? Tak usah cerita Star Wars lah. Mungkin ada yang kata, ustaz ni lara betul cerita pasal Star Wars. Astaghfirullah. Tapi adik-adik sinamutun sekalian, bukankah kalau anda buka apa jua buku sains ataupun atlas tentang galaksis, anda cuba tengoklah, mereka duk declare benda paling tinggi adalah Bima Sakti ataupun galaksi. Tapi cuba anda tengok bagaimanakah astronomers menggambarkan gambaran bagaimanakah Bima Sakti, galaksi dan sebagainya. Anda cuba tengok gambar, anda google lah, orang duk cuba nak imagine bagaimana bentuk Bima Sakti dan galaksi tu. Cuba anda tengok sekeliling galaksi yang mereka duk lukis dan mereka cuba gambarkan dengan terjemahan pemikiran mereka ni, maka anda tak akan dapat nafikan semua lukisan yang dia orang duk lukis benda yang paling tinggi mereka pernah sampai, benda paling tinggi yang mereka rasa boleh reach dan mereka nak kongsikan dengan masyarakat dunia. Akhirnya mereka tak akan dapat pisahkan benda yang paling tinggi ini tidak boleh dipisahkan dengan benda kecil yang kita panggil sebagai bintang. Anda tengok dah dia orang duk lukis Bima Sakti tu, sekeliling dia tu akan ada benda prop bintang tu, tap tu. Kan? Cuma anda tengok lukisan dia. Dia orang duk lukis lah benda apa paling tinggi pun, gambaran Bima Sakti ke, gambaran galaksi ke, dia akan ada titik yang dikatakan, bila tanya titik, tahu benda yang titik putih tu, yang di sebalik kegelapan tu ada titik putih tu. Kalau anda tanya dia orang akan confidently akan jawab, itu star, itu bintang. Jadi nak katanya, pemikiran manusia pada hari ini hanya mampu boleh explain dan mampu reach langit nombor 1 sahaja. Dan Allah sudah kantuikan ada 7 lapisan. Kalau langit nombor 1 pun kita masih lagi tak boleh nak tembus, sebab kita masih lagi hari ini teknologi kita baru boleh sampai ke langit nombor 1. Maksudnya sinamutun sekalian, mana penghujung langit nombor 1 tu? Mana penghujung langit nombor 1 tu? Sebab selagi nampak bintang,
Selagi nampak bintang, kita masih lagi berlegar-legar di langit nombor 1. Sebab Allah sebut dengan jelas kat sini. Sama ad-dunya. This is the first layer. First layer of langit. Dan Allah kata first layer of langit ada masabih, ada bintang. Maka macam mana kita nak kata saya dah sampai langit kedua? Selagi mana anda nampak bintang, kita masih lagi di langit nombor 1. So kerdil ke tak kerdil kita ni, sidang tuan sekalian? Kerdil sangat. Kenapa kita ni masih lagi bersifat seperti langit? Tidak kembali kepada asal usul penciptaan kita daripada tanah. Okay? So renung-renungkanlah. Saya duk cerita ni pun dah rasa macam teruja sangat-sangat nak kongsi. So nak katanya, anything yang kita boleh capai dan kita punya pemikiran boleh capai, maka kita benda tu masih lagi tertakluk pada langit nombor 1. So nampak tak? Allah nak bagi kita rasa lemah ni, Allah tak perlu explain pun 7 lapisan tu luas tara mana. Tapi Allah kata tak usah fikir panjang. Aku bawa satu je lapisan langit ni. Kalau kamu boleh fikir sendiri, kamu tahulah macam luas 7 lapis tu. Tapi mungkin tak akan tahu approximately, tapi fikir sendiri ya. Kalau langit nombor 1 sama dunia pentaran ni, macam tu tara dia, ini luas dia, anda fikir sendirilah macam mana 7 lapis. 7 lapis tu. Boleh faham Okey, baik. Itu adalah masabih. So Allah bagi tahulah. So tadi dah perfect dah. So Allah mendatangkan kesempurnaan di sebalik perfect tu dengan Allah menghiaskan dengan adanya masabih, bintang-bintang. So dekat sini ada dua perspektif lah tadabburnya. Yang pertama, kita akan tahu Allah boleh menyempurnakan benda yang sudah sempurna. Tapi kalau manusia, kalau dah sempurna, dia agak mustahil untuk menyempurnakan benda yang sudah sempurna. Itu adalah tadabbur yang pertama. Sebab ceteknya ilmu manusia tak akan mampu buat benda yang pertama saya sebut tadi tu. Yang kedua adalah, tadabbur yang kedua adalah betapa luasnya langit dengan Allah menggambarkan luas langit nombor 1. Selagi nampak adanya bintang, maka kita masih lagi di langit nombor 1. So apa yang kita boleh reflect dengan kenapa Nabi duk suruh kita baca surah ni sebelum tidur? So surah sebelum tidur ni pada ayat kelima ni anda akan rasa macam kerdil sangat kita ni. Tak boleh nak reach tinggi mana pun ilmu kita. Sebab ilmu manusia, sehebat-hebat astronomer kat dunia ni pun, dia boleh reach. Still ada lagi bintang dia akan include. Still akan ada lagi bintang dia akan include dalam lukisan-lukisan dia orang. Still can separate bintang daripada benda yang dekat atas sana tu. So terlalu besar. Terlalu besar. So bila kita nampak langit ni besar, kita akan rasa kita ni kecil sangat. Kita ni kecil sangat-sangat. Sidang betul sekalian. Okay? Baik. Tetapi at the same time Allah kata, mungkin kamu akan merasakan, wow, langit ni besar ya. Hebatnya langit. Dan dekat langit tu ada bintang. Hebat ni bintang ni menghiasi langit yang begitu sempurna itu. Maka sidang betul sekalian, Allah sebut lagi pada ayat itu, Allah sebut dalam masa yang sama pada kesempurnaan benda yang pada benda yang sudah sempurna, iaitu bintang, Allah kata dalam masa yang sama dia datang dua fungsi. So fungsi pertama aku jadikan dia sebagai hiasan dekat langit. Yang kedua adalah Allah kata bintang yang sama boleh aku jadikan juga sebagai rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk merejam asyayatin. Okey, baik. Dalam ayat ni saya untuk sekalian ringkasnya, sebab perbahasan dalam ayat ni panjang, sebab dia akan cerita pasal iblis, syaitan dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh kongsikan adalah dalam ayat ini Allah nak ceritakan tentang ada satu makhluk yang dulunya diberikan akses untuk mereka masuk ke langit yang paling tinggi ataupun boleh dikatakan sebagai syurga. Namanya Iblis. Iblis ini adalah ketua para jin dan dulunya sebelum dia ni dinyahkan akses itu, dia ada akses untuk pergi ke syurga ya, sidang betul sekalian. Dulu ni ketua jin ni namanya Iblis, dia ada akses untuk pergi ke syurga. Ini kelebihan Iblis pada zaman dulu. Pada zaman dulu kan. Pada dululah sebelum dia tidak taat pada perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam AS. Maka sidang betul sekalian, apa yang berlaku adalah dia ni adalah makhluk yang pernah mendapat akses untuk mendengar berita-berita langit. Tapi bila Allah sudah nyahkan akses itu, Allah tidak memberikan dia satu privilege lagi untuk mendengar perbicaraan dekat langit, maka ternyata mereka sudah merasakan satu nikmat sudah hilang. Sewaktu mereka beriman kepada Allah, mereka boleh dengar segala perbicaraan dekat langit. Dan benda itu sangat-sangat comforting. Sangat-sangat benda yang,
Orang semua nak tahu rahsia-rahsia langit dan apa benda yang dibincangkan oleh kerajaan-kerajaan Allah ini. Tiba-tiba bila mana mereka hilang akses itu, mereka sendiri merasakan something that comforting us before telah hilang. So mereka rasa macam kami nak dengar lagi. Rasa macam tak best kami ni dihilangkan akses itu. So sebab itulah digambarkan dalam ayat Quran, mereka ini pernah dan banyak kali cuba untuk mencuri-curi dengar apakah benda yang dibincangkan dekat langit. Dibincangkan dekat langit. So nak katanya mereka ni ada pernah untuk mendengar berita-berita langit lah, rahsia-rahsia langit, mencuri dengar. So sebab itulah bila mana mereka cuba-cuba untuk mencuri dengar, maka Allah menjadikan bintang, ada setengah-setengah mufassir mengatakan bintang ini juga merujuk kepada bukan sekadar bintang yang menghiasi, tapi bintang itu juga merujuk kepada satu makhluk yang dinamakan sebagai meteor. So ada yang mengatakan bila ada mufassirun lain, saya sebut apa benda yang disebut dalam tafsir. So ulama-ulama tafsir mengatakan bintang itu merujuk kepada meteor. So meteor itulah yang telah dijadikan sebagai alat untuk merejam. Sebab itu kita katakan meteor itu adalah tahi bintang. Kan? Tahi bintang. So kita kata tahi bintang tu kan, meteor kau kata, ialah tahi bintang. Tahi bintang itulah yang dikatakan sebagai alat merejam syaitan. Alat merejam syaitan. Meteor dengan tahi bintang ni sebenarnya berbeza. Tapi ada setengah-setengah mengatakan tahi bintang, ada setengah mengatakan meteor. So ini itu yang dikatakan sebagai alat merejam syaitan. Sebab apa? Kenapa nak rejam? Sebab mereka ni sedang mencuri-curi berita daripada langit. Itu mudah untuk faham. Okey. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. So untuk mereka yang cuba mencuri dengar, syaitan-syaitan ini yang cuba mencuri dengar perihal-perihal daripada langit ini, maka Allah kata bukan sekadar Allah hukum mereka dengan rejaman daripada bintang yang Allah ciptakan, tapi Allah kata Allah sediakan untuk mereka azab yang menjulang-julang. Okay, azab yang menjulang-julang. Baik. Yang tu dia clear cut kot. Saya rasa anda boleh faham dengan mudah penutup tentang ayat tu. Tapi saya nak pergi pada, saya target hari ini kita boleh sampai pada ayat 7. Sebelum 10.30. Okay, kita habis 10.30 insyaAllah. Okay, baik. Ayat ke-6 Allah sebut, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Allah sebut, dan bagi orang-orang yang kufur, ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, baik. Now, aplikasikan ilmu tanasuk. Ilmu munasabah yang kita nak bincang tadi tu. Kenapa tiba-tiba saya ni, ustaz, saya ni manusia. Saya ni baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Bagaimana saya nak relatekan cerita pasal yang Allah jadikan bintang untuk rejam syaitan ni? Saya bukan syaitan, ustaz. Kan? Saya tak ada capability pun untuk mencuri dengar berita-berita langit. Saya tidak ada kemampuan itu. Maka sinar betul sekalian, bila Allah mendatangkan cerita pasal syaitan ini, maka Allah cuma nak memberikan satu simbolik. Simbolik tentang apa benda? Simbolik tentang orang-orang yang melanggar apa yang Allah SWT perintahkan kepada dia, maka Allah kata konsekuensinya akan datang satu bentuk penyiksaan. So nak katanya, orang yang menentang Allah, orang yang menentang perintah Allah, tidak ikut perintah Allah, akan disediakan baginya balasan yang tidak baik. Balasan yang akan memberikan siksaan kepada mereka. Maka itu konsep yang Allah nak bawa dalam ayat ini. So dalam ayat kelima, Allah beritahu konsep, siapa lawan perintah Allah, mereka akan kena azab. Siapa lawan perintah Allah, mereka akan kena balasan yang akan memberikan siksaan kepada mereka. Itu konsepnya. So dalam ayat kelima ni, Allah sedang membicarakan tentang konsep. Sebab itu Allah datangkan syaitan. Syaitan ini ataupun jin ini, mereka nak curi dengar. So Allah dah perintahkan, mereka sudah hilang privilege. Mereka sudah hilang privilege ataupun akses untuk mendengar berita-berita langit. Maka kalau mereka cuba nak dengar juga, dalam keadaan Allah perintahkan kamu sudah tidak boleh mendengar, maka mereka sedang melawan perintah Allah. Maka perintah Allah kalau dilarang, perintah Allah kalau dilawan, maka kesannya adalah akan ada azab yang akan disediakan kepada mereka. So faham tak? So satu lagi, yang ni satu lagi yang lebih powerful lah. Jin ni digambarkan satu makhluk yang memang diberikan kelebihan untuk terbang. Dia ada kelebihan untuk terbang. Maka kalaulah syaitan ataupun yang sebab syaitan ni ada dua jenis
Dalam surah An-Nas pun Allah sebut minal jinnati wan nas. Syaitan ini datang dalam dua bentuk. Pertama adalah jin ataupun syaitan ataupun manusia. Now kita tengah berbicara tentang jin. So konteks ayat kelima ni Allah mendatangkan konsep kepada syaitan yang berupa jin. Sebab syaitan berupa jin ni je yang boleh dengar berita dekat langit tu. Syaitan berupa jin tu saja yang boleh dengar berita dekat langit itu. Maka Allah bagi tahu, jin ni dia ada kelebihan terbang. Kamu manusia, kamu tak ada kelebihan untuk terbang. Jin ni dulu pernah mendapat akses untuk mendengar berita-berita langit. Tapi kamu ni tak pernah mendengar pun berita-berita langit. Kamu ni saya refer pada manusia. Kamu manusia tak pernah pun ada akses mendengar berita-berita langit. Maka, kalau kamu nak compare dengan dia tu, dia hebat daripada kamu. Tapi kalau orang yang hebat sebegitu rupa, tapi kalau dia lawan perintah Allah, dia hebat sebab dia boleh pernah dapat akses dengan berita daripada langit. Dia boleh terbang, kamu tak boleh terbang. Dia ada kelebihan yang kamu tidak ada. Maka, sehebat-hebat dia, kalau dia lawan perintah Allah, aku sediakan untuk dia neraka yang menjulang-julang. Tapi kalau kamu yang tidak sehebat dia, kalau kamu still nak lawan apa yang aku perintahkan, maka kamu akan jadi kufur. Kamu akan jadi kufur. Orang yang hebat dan dia sangkakan dia hebat dan dia lawan perintah Allah pun Allah bagi azab dekat dia dan dia tak boleh berlindung diri daripada azab itu. Ini kan pula kita manusia yang lemah. Tadi Allah bawa elemen langit untuk menggambarkan kelemahan manusia. Sekarang Allah ambil seteru kita. Sebab bila sebut manusia ada jin. Manusia ada jin, betul tak? So Allah ambil seteru kita. So seteru kita ni mungkin dia ada kelebihan yang kita tidak ada. Dia pernah dapat keistimewaan yang kita tak pernah dapat. Maka kalau dia ni dari sudut tu dia dah lebih dan dia tu hebat dia hebat daripada beberapa sudut daripada kita, tapi orang sehebat bukan orang, makhluk sehebat itu pun Allah kata kalau dia langgar perintah Allah dia orang kena azab. Takkanlah kita yang lemah ni kalau kita langgar perintah Allah tak ada azab. Sebab tu ayat ke-6 Allah bawa elemen siapa dekat sini? Manusia. Sebab tu Allah bangkitkan dalam ayat ke-6, lepas Allah cerita pasal rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dalam ayat ke-6 Allah bawa elemen orang-orang yang kufur. Siapa orang kufur ni? Yang diberikan perintah, dia tak nak ikut. Dia lawan perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam ayat ke-6, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Bagi orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, Allah sediakan azab jahannam, akan disediakan azab neraka jahannam untuk mereka, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Understood? So nampak tak? So tu saya kata aplikasikan ilmu munasabah. Sebab kalau anda tak gunakan elemen keterkaitan itu, maka anda tak nampak kenapa tak ada cerita dah pasal kalau rejam syaitan akan disediakan azab yang menyala-nyala, tapi apa pula cerita pasal orang kufur pula dalam ayat ni? Sebab tadi konteks lain Allah bawa konsep orang yang langgar perintah Allah dia akan kena azab. Tapi orang yang disebutkan, makhluk yang disebutkan dalam ayat kelima ini adalah makhluk yang lebih hebat daripada kamu. Tapi dia setara hebat tu pun ada keistimewaan lebih daripada kamu pun, dia kena azab kalau langgar perintah Allah. Kalau kamu langgar perintah Allah, lagi mudah Allah nak azab. Sebab itu Allah kata Allah datangkan azab bagi mereka yang kufur kepada perintah Allah dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla bagi neraka jahannam kepada mereka, dan neraka jahannam dikatakan wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. So bila Allah dah teaser dah sebagai seburuk-buruk tempat kembali, so now tengok ayat 7. Nah, ini mungkin ayat terakhir. Ayat ke-7 Allah sebut idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. So dalam ayat ni Allah sebut idza ulqu, apabila mereka dicampakkan ke dalamnya. Dalamnya tu dalam apa? Dalam neraka jahannam lah. So Allah sebutkan orang yang kufur ini akan diberikan neraka jahannam. Tapi bagaimanakah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam? Dalam ayat ke-7 Allah bagi tahu mereka akan diulqu. Ulqu ni apa? Campak, lempar, campak, lempar. So Allah bagi tahu orang-orang yang kufur pada perintah Allah, tak nak ikut perintah Allah ini, Allah kata mereka nanti bila dah dikatakan kamu neraka jahannam, dia tak akan jadi macam okey, kamu semua sudah sampai, tadi dah berjalan jauh ya, kamu semua sudah sampai di depan pintu neraka jahannam, maka silakan masuk ya semua. Bukan begitu. Bukan begitu ya. So sidang betul sekalian, neraka Allah bagi tahu bagaimanakah Allah akan memasukkan penghuni-penghuninya.
Allah bukan akan menjemput masuk mereka itu. Sebaliknya penghuni-penghuni neraka Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka akan dimasukkan dengan cara ulqu fiha. Mereka akan dicampak masuk ke dalamnya. So ulqu fiha. So campak lagu mana? Kita mungkin kata campak. Dia bukan campak lagu ni ya. Campak macam bagi makanan ikan. Tak lagu tu. Ada agak gitu wah. Mudah sangat lagu tu. Dia bukan campak macam campak makanan ikan. Dia akan dicampakkan dengan begitu jauh dan tinggi. So satu lagi, kita mungkin tertanya-tanya, siapa yang nak campak ni? Siapa yang akan campak manusia masuk dalam neraka ni? Allah ke yang akan buat tu? No. Allah cuma bagi perintah je. Sebab Malik Yaumiddin, Allah raja pada hari pembalasan. Malik yang memiliki hari pembalasan. Takkah Allah kena buat kerja dekat hari pembalasan? Allah ni Malik Yaumiddin, yang mengetuai hari pembalasan. Maka Allah kata, everything in alam akhirat, semuanya selepas kiamat ni akan under my control, everything. Termasuklah setiap inci pergerakan malaikat, semuanya hanya akan datang dari izin Allah. Maksudnya apa juga tindakan malaikat, sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara tindakan malaikat, semua itu berlaku atas perintah dan izin Allah. Sebab tu dalam surah An-Naba kita baca tentang apa? Kita baca tentang Allah sebut apa ayat dia? La yatakallamun illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Malaikat-malaikat ni, kata Allah dalam surah An-Naba, mereka ini semua tidak dibenarkan berkata-kata. La yatakallamun. Tetapi kalau mereka nak berkata-kata, mereka cuma akan berkata-kata illa man adina lahu ar-rahman, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kalau malaikat yang mulia tu pun Allah kata nak cakap dia tu pun atas izin dia, ini kan pula manusia yang lebih yang lebih bawah daripada malaikat. Yang lebih bawah kemuliaannya daripada malaikat. Maka anda boleh bayang tak, malaikat nak cakap pun kena dapat izin. Manusia Allah kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kata pada hari ini aku telah menghilangkan keizinan kepada mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Aku hilangkan keizinan pada mulut untuk berkata-kata. Tapi aku bagi keizinan pada benda yang akan berkata-kata daripada manusia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang akan bercakap adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki mereka akan bersaksi. Nak kata sidang betul sekalian, ini gambaran betapa malaikat ni dia tak akan buat sesuka hati. So kita dah tahu dah, takkanlah Allah yang akan campak. Kita dah tahu jawapannya, bukan Allah yang akan mencampak penghuni-penghuni neraka, sebaliknya adalah yang akan mencampakkan penghuni-penghuni neraka ini adalah malaikat. Malaikat. So sidang betul sekalian, sebagai penutup pada malam ini, dah pukul berapa dah kita ni? Ada 9 minit lagi. Sebagai penutup, saya nak kongsikan dengan sidang betul sekalian betapa scary-nya bila kita baca tentang ayat ni, yang akan menyebabkan sebenarnya, bagi saya kalau orang yang mentadabbur surah ini sampai ayat ini saja, surah ini bukan lagi akan memberikan kita kelenaan kepada tidur itu. Ramai kita kan, saya nak baca Al-Mulk pada malam ini. Lepas tadabbur Ustaz Syamil ni, saya nak baca Al-Mulk sebelum tidur malam ni. Ramai akan bercita-cita nak baca surah Al-Mulk. Tapi bukan anda lah. Ada setengah-setengah orang ni dia buka Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak dengar tadabbur dah, siri 1 ABC. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Okay, Allah did not demand a perfection, but Allah wants improvement. Allah nak kita ni jadi lebih baik. So ada tadabbur dah, baik dah. Tiba-tiba time tu Allah uji pula mengantuk dia. Tiba-tiba sampai ayat ke-6, ke-7, ke-8 dia dah mula kinyok dah. Tidur. Tak ada nak habis. Sebab ada setengah-setengah orang tu yang dah hafal. Budak profas kan, Darul Quran, ada setengah Darul Quran ke, daripada Mak Tafiz ke. Duk baca, tiba-tiba tidur. Kan? Hakikatnya kalau kita faham ayat ni, kita faham ayat tadi, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Ayat ni saja bukan akan menyebabkan anda leleng tidur malam ni. Tapi dia akan menyebabkan anda apa tau? Kalau aku mati malam ni masuk neraka lagu mana? Macam tu lah.
Dia akan menghilangkan rasa lena nak tidur tu. Sebab betapa dahsyatnya gambaran azab dalam ayat ini. Okey, tadi saya bagi tahu mereka akan masuk, penghuni neraka akan masuk dalam neraka dengan cara macam mana? Dia lempar. Dilempar oleh siapa? Malaikat. Okey, ini benda terakhir saya nak kongsi. Malaikat akan lempar cara macam mana? Kalau manusia lempar, kita boleh faham. Mungkin tara mana kuat pun dia rasa dia lempar manusia ni, sekuat mana pun dia ni, manusia ni, dia lempar pun tara paling jauh pun sampai situ je. Tak. Lempar cakra boleh dah pergi jauh. Kalau kita lempar manusia, takkan pergi jauh mana pun. Kan? So, Allah kata malaikat yang akan campak. So, malaikat ni akan campak cara macam mana? So, ingat lagi tak? Kita pernah kongsi kan? Pada ayat sebelum ni, surah At-Tahrim. Surah-surah sebelum ni, surah At-Tahrim. Bukankah Allah ada sebut tentang bagaimanakah karakter penjaga-penjaga neraka ni? Macam mana karakter penjaga neraka? So, now kita dah tahu dah. Oh, mereka akan dilempar. Mereka akan dilempar. So, macam mana lemparan itu? Lemparan itu datang daripada malaikat, kita semua dah tahu. Tapi malaikat akan lempar dengan cara macam mana? So, surah sebelumnya, surah At-Tahrim, Allah dah sebut dah macam mana malaikat itu akan lempar. So, Allah dah datangkan malaikat itu, dia ada sifat-sifat dia. Sifat-sifat penjaga neraka ni, malaikat penjaga neraka ni, sifat dia adalah pertama adalah ghilazun. Ghilazun. Apa makna ghilazun? Ghilazun ni adalah kasar. Kasar. Yang kedua adalah syidadun. Dia sangat-sangat keras. Dan yang ketiga adalah la ya'sunallah. Saya pernah kongsikan pada siri pertama lagi tentang benda ni. 3 benda Pertama, ghilaz, kasar. Kedua, syidad. Yang ketiga adalah la ya'sunallah. Okey, syidad ni keras. La ya'sunallah ni maksudnya dia tidak akan bermaksiat pada Allah. Maksudnya dia akan dilempar oleh malaikat yang kasar. So, anda boleh bayang tak malaikat kasar lempar? Kalau tadi anda dah lempar makanan ikan, itu lembut. Anda bagi ayam makan, tu lembut. Tapi kalau malaikat yang keras kasar lempar, macam mana? Dan dia tak akan bermaksiat pada Allah. Kalau Allah perintahkan malaikat tu, lempar sungguh-sungguh orang ni masuk dalam neraka. Malaikat ni pula jenis tak tahu nak bermaksiat pada Allah, dan karakter Allah jadikan dia tak akan pernah bermaksiat pada Allah. Kalau Allah suruh lempar manusia tu sungguh-sungguh dalam neraka, malaikat akan jayakan perintah tu dengan sungguh-sungguh. Maksudnya, dia tak akan buat acuh tak acuh. Dia tak akan buat sambil lewa kerja lempar tu. Dia akan buat sungguh-sungguh. So, anda pun tahu bagaimana sesuatu benda dibuat dengan bersungguh-sungguh, plus kasar, plus keras. So, itulah benda yang akan dilakukan oleh malaikat yang akan mencampakkan manusia ke neraka. Dan sebelum kena campak, ada juga nanti dalam babak panorama Allah kata sebelum kena campak tu, ada babak malaikat sedang menyeret penghuni-penghuni neraka ya. Sebab siapa yang nak sinar betul sekalian? Tak ada orang. Sebab itu digambarkan penghuni-penghuni neraka itu, mereka diseret sebelum dilempar. Dia kena seret. Dan diseret, dipegang anggota apa? Yang itu saya tak pasti saya pernah cerita ke tidak kepada sinar betul sekalian. Tetapi sinar betul sekalian ketahuilah dalam surah Ar-Rahman, bila Allah menyebutkan mereka ini akan diseret dan mereka akan dilempar, diseret itu bukan kena seret kaki ataupun tangan ya, tapi Allah kata mereka akan diseret, 2 anggota daripada manusia akan dipegang. Manusia yang tidak beriman lah. Anggota yang pertama yang betul sekalian adalah Allah sebut bin nawasi. Nawasi. Apa makna nawasi? Nawasi ni adalah ubun-ubun. First anggota yang akan dipegang oleh malaikat yang keras kasar ini, dia akan memegang ubun-ubun. Dan yang kedua adalah dia akan pegang bin nawasi wal aqdam, kaki. So, anda boleh bayang tak kaki dan ubun-ubun bergabung dan diseret manusia itu dengan memegang kaki dan ubun-ubun sekali. Bukan seret tarik tangan je, tarik ubun-ubun dan kaki dan ubun-ubun tu sekali. Ada setengah-setengah mufassirun mengatakan takkanlah Allah akan mencantumkan 2 anggota ini dengan arah yang mudah untuk dicantumkan. Sebab neraka adalah azab adalah benda yang akan memberikan siksaan kepada manusia itu. Sebab tu ada mufassirun, antaranya kalau anda buka Ibnu Kathir, ada pendapat yang dirakamkan oleh Ibnu Kathir yang mengatakan Allah akan mencantumkan nawasi wal aqdam ini bukan daripada arah depan. Sebab kalau daripada arah depan, kita boleh lipat. Orang gimnas boleh je satukan kepala dia dengan kaki. So maksudnya, orang gimnas, nak katanya kalau orang yang lentik, orang yang fleksibel, so tak selesa lah nak gabungkan an-nawasi wal aqdam. Tapi Allah kata, no, aku cantumkan daripada arah depan.
Sebab tu ada pendapat daripada Ibnu Kathir yang mengatakan, yang dirakamkan dalam tafsir Ibnu Kathir, mengatakan Allah akan mencantumkan nawasi ubun-ubun dengan kaki aqdam daripada arah belakang. So anda boleh bayang tak, lipat daripada ubun-ubun tu, pegang ubun-ubun, kaki tu daripada arah belakang. Kak gitu. Kita buat stretching petang-petang untuk renggangkan kita punya pinggang pun kita dah buat sakit kan. Anda boleh bayang tak bagaimana nanti ubun-ubun dan kaki disatukan daripada arah belakang. So ini adalah gambaran yang sangat dahsyatnya sedang betul sekalian. Dan bila dipegang kedua-dua anggota ini, diseret, seret, dilempar ke dalam neraka. Maka sedang betul sekalian, sanggupkah kita rasa nak tidur lena pada malam ini? Kerana setelah kita mengetahui tentang fakta bagaimana siksaan neraka. Kalau kita sudah rasa bersedia, kita ini sudah ada banyak amalan, insya-Allah kalau kita rasa macam insya-Allah saya rasa saya yakin dengan rahmat Allah, dengan apa saya buat saya tidak pernah bermaksiat pada Allah, Allah akan bagi syurga pada diri saya. Maka kita mungkin akan kata tak, baca surah Al-Mulk mungkin akan mendatangkan ketenangan pada kita, tapi akan mendatangkan ketakutan pada masa yang sama. Tapi kalau kita ni jenis kita tahu diri kita banyak sangat dosa, tiba-tiba nak tidur pula malam ni, tahu betul tak fakta, bagaimana dahsyatnya neraka Allah Azza wa Jal untuk dimasukkan seorang itu ke dalam neraka. So anda rasa surah Al-Mulk ni akan menyebabkan anda lebih lena tidur ke, ataupun akan menyebabkan anda lebih lena tak tidur? Ini gambaran. Okay. Jadi senang betul sekalian, inilah serba sedikit perkongsian saya pada malam ini. Dah 10.30 dah pun. Saya nak kongsikan malam ini very simple, iaitu antara benda yang kita akan kita dapat daripada pembacaan kita pada ayat 5, 6, 7 ini, senang betul sekalian, adalah betapa kerdilnya kita. Allah punya kuasa ni adalah lebih daripada jangkaan dan ilmu manusia. Ilmu manusia tamam, perfect. Tapi Allah boleh perfectkan benda yang perfect. Satu. Dua, Allah Azza wa Jal menjadikan langit yang pertama itu dengan adanya bintang. Maka cuba kita fikir, sampai bila dan bilakah yang kita boleh pasti dan kita boleh mampu untuk menghilangkan pandangan bintang bila kita makin tinggi di atas sana. Sebab tak ada lagi astronomers mengatakan bila dia ke atas dia tak jumpa bintang. Dia masih lagi mengatakan mereka masih lagi nampak bintang. So selagi mana nampak bintang, kita masih lagi di langit nombor 1. So kerdil dalam betul sekalian. Itu adalah benda yang kedua saya kongsikan. Yang ketiga, Allah bawa konsep orang yang tidak makhluk yang tidak mengikuti perintah Allah, Allah akan datangkan azab kepada dia. Sehebat-hebat makhluk yang pernah diberikan keistimewaan, akses ke syurga pun, Allah kata kalau dia lawan perintah Allah, dia akan dapat kehinaan. Dan begitu juga manusia. Kalau dia menjadi kufur, diingkar kepada perintah Allah, Allah kata, birabim azabu jahannam, akan disediakan pada mereka azab neraka jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. So, ayat selepas itu Allah mendatangkan apakah yang dimaksudkan seburuk-buruk tempat kembali neraka jahannam. Sebab Allah tidak akan menjemput masuk. Sebab kalau jemput masuk, ini tanda kemuliaan. Sebab kemuliaan ini hanya akan diberikan pada ahli syurga. Iaitu bukannya sebab kalau anda baca surah Az-Zumar, Allah bagi tahu kepada kita, ahli syurga ni bila dia nak masuk dalam pintu syurga, mereka ni bukannya kata Assalamualaikum, saya nak masuk ni. Tak. Tapi Allah kata, no, bukan ahli syurga yang akan ucap salam ke dalam syurga untuk masuk syurga. Tapi Allah kata dalam surah Az-Zumar, saya tak ingat ayat berapa, dalam surah Az-Zumar Allah bagi tahu segala khazanah syurga akan memberi salam kepada penghuni syurga saat nak memasuki syurga. So, layanan jemputan masuk ini hanya akan diberikan kepada ahli syurga. Tetapi bagaimanakah yang dimasukkan wabi'sal masir, neraka jahanam ni wabi'sal masir? Sebab mereka akan dilempar masuk. Saya dah ceritakan tadi, Allah akan pegang mereka ni daripada arah mana? Nawasi wal aqdam, ubun-ubun dan kaki. So digabungkan bukan daripada arah yang memudahkan mereka untuk menggabung itu. Sebaliknya Allah akan gabungkan daripada arah yang sukar untuk mereka digabungkan. Mudah kata, ada setengah mufassirun mengatakan, dan pendapat ini dirakamkan oleh Ibnu Katsir, akan disatukan daripada arah belakang. Okey. Dan diseret oleh siapa? Malaikat yang ghilas, syidad, la ya'sunallah. Dia kasar, dia keras, dia tak akan bermaksiat. Kalau Allah kata, kamu wahai malaikat jadikan lemparan itu seksaan kepada penghuni neraka, maka malaikat dia tak akan bermaksiat kepada Allah. Dia akan buat sungguh-sungguh benda tu. Dia tak akan buat sambil lewa. Dia akan buat sungguh-sungguh benda tu. Dia tak akan bermaksiat pada Allah. Maka dia akan dilemparkan. Dan
Begitulah gambaran ulqu. So kita baru bincang ayat yang keberapa tadi? Kita baru bincang sampai ayat apa tadi kita bincang? Sampai ayat ke-7. Itu pun kita baru bincang sampai idza ulqu fiha. Okey, dilemparkan ke dalamnya. Sami'ulaha syahiqan kita bincang nanti. Nanti tu wallahu a'lam, kena tunggu pengumuman Farfas lah. Sebab kalau ikutkan jemputan mereka cuma 4 siri. Tetapi kita dah habis dah 4 siri ni. Tapi kita baru sampai ayat ke-7 baru. So nak kata Islam sekalian jauh lagi perjalanan untuk sampai ayat ke-30. Tapi sebab memandangkan kita dalam PKPP ni, saya prefer to go detail daripada sekadar saya kongsikan. I think you are being more satisfied with this approach. Saya rasa anda akan lebih berpuas hati dengan approach sebegini. Ataupun sekadar saya ceritakan sinopsisnya. Ayat 1 sampai 6 cerita pasal ni. Ayat 2, ayat 7 sampai ayat ke-10 cerita pasal ni. Segmen dah cerita dia. Sinopsis memang cepat akan habis lah. Tapi saya harapkan anda semua boleh bersabar. Maka benda ni akan menyebabkan anda akan lebih puas dan akan analyse ayat yang anda baca. Harapnya anda okey lah. Pak Siri baru sampai ayat ke-7. Ayat 7 pun separuh. Baru idza ulqu fiha. Tak cerita lagi pasal sami'ulaha syahiq. Yang tu jadi panjang. Sebab saya takut ambil masa lagi 10 ke 15 minit. So saya stop dekat sini. Okay. So terima kasih pada adik-adik yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini akan menyebabkan kita baca surah Al-Mulk lepas ini akan ada kelazatan, akan ada keinsafan, akan ada rasa nak kembali pada Allah, akan ada motivasi untuk tidak ingkar pada Allah, akan rasa kita hina dan rendahnya kita di mata Allah. Kita ni tak ada apa-apa. Kalau kita nak zoom in diri kita dengan langit ni, ya Allah, kita ni tak tahulah kita ni level habuk ke level zarah. Terlalu banyak peringatan daripada Allah untuk menggambarkan kelemahan diri kita ni. Maka beringat-ingatlah bila baca surah Al-Mulk pada malam yang kita jadi lebih lena tidur. Ini pendapat saya lah. Dia bukan menyebabkan kita jadi lena tidur. Dia akan menyebabkan saya rasa macam malam ni. Macam tu lah. Dengan beberapa fakta yang kita duk belajar daripada surah Al-Mulk ini. Okay. Aisyah Matsuyama ada yang bertanya ada seri 5 dan seterusnya ke tidak? Maka anda tanyalah kepada Prof Faz. Okay. Saya tak tahu sebab saya dijemput sampai seri ke-4. Okay. Saya, yalah, sebab anda pun tidak berada di kampus. Maka sebab tu saya prefer go slow and detail. Okay. Slow and detail. Okay. So hopefully anda tidak membuat demonstrasi lah dengan Prof Faz untuk mendesak siri seterusnya. Yang tu anda kena tanya Prof Faz. Nak katanya anda jangan buat demonstrasi pada saya juga. Sebab ustaz ni apa ni, jemput 4 siri patutnya habis 30 ayat. Tetapi bagi saya, biar saya detailkan untuk anda supaya anda sudah dapat mood untuk baca surah Al-Mulk dengan kefahaman tu daripada awal lagi. Bukan nak tunggu habis dulu baru dapat, saya dapat something daripada surah Al-Mulk. So daripada awal lagi anda dibina kefahaman yang baik. Bila anda berjalan, membaca, mengembara dalam surah Al-Mulk. Daripada ayat 1-nya, 2-nya, 3-nya. So now, the very important thing yang saya nak kongsikan pada adik-adik yang saya betul sekali adalah, anda akan tahu sesuatu yang menarik daripada Quran ni adalah, every single ayat connecting each other. Setiap satu ayat itu, dia connected each other. Dia tak terputus. Sama juga bila anda bahaskan ayat ke-5 dengan ayat ke-6 tadi tu. Kalau anda baca ayat ke-6 saja, anda tak nampak kenapa tiba-tiba datang cerita pasal orang yang kafir. Tapi anda kena nampakkan dulu konsep pada ayat ke-5 itu. Bila mana Allah cerita pasal rujuman li syayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Okey, baik. Okey, terima kasih adik sekalian. Mudah-mudahan kita ada ruang untuk kita bertemu. So kita doakan supaya PKPP ni segera berakhir dan kita harapkan COVID-19 akan diangkat oleh Allah Taala di seluruh dunia insya-Allah, dan mudah-mudahan kita akan dapat kembali seperti biasalah. Okay, insya-Allah. Terima kasih semua kerana sudi menonton pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi